Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 2. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 2, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Wa ala alihi wa ashabihi. Sambung situ. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum fil a'malis salihati ila yaumiddin. Terjemahan dia, dan rahmat Allah dan salamnya salam Allah atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabahnya, sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengikut bagi mereka itu, bagi sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sekalian amal yang soleh. Adalah yang demikian itu, yang demikian rahmat Allah dan salam Allah yang terdahulunya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan atas sahabahnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga hari kiamat. Dan rahmat Allah dan salamnya salam Allah atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan rahmat Allah dan salamnya sebab wa ala alihi itu atau pada kata ala sayyidina Muhammad. Dalam Arabnya wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum fil a'malis salihat. Wa ala alihi, terjemahan betul benar kok, dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Tapi di terjemahan tu dia didatangkan dan rahmat Allah dan salamnya salam Allah atas keluarga Nabi. Sebab apa? Sebab wa ala alihi wa ashabihi itu atau pada kata ala sayyidina Muhammad yang terdahulu. Jadi wa ala alihi yakni wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi. Apa tu terjemahan dia jelas. Dan rahmat Allah dan salamnya atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita diperintah bukan hanya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita diperintah juga selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kata olehmu, Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi Nabi perintah kita selawat atas Nabi
dan atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi itu, dan atas sahabat Nabi itu. Waktu tak ada tu, waktu tak ada Nabi suruh. Cuma ditambah keluarga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada di kalangan sahabat Nabi yang terkenal, bukan di kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaha contoh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selebih-lebih manusia selain daripada Nabi dan Rasul. Selebih-lebih para sahabat radhiyallahu anhum, tapi tak masuk dalam alihi. Maka ditambah dengan wa ashabihi, dan sahabahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ditambah oleh ulama. Hak Nabi perintahnya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita dalam sembahyang tu lah. Tasyaw akhi selawat, tasyaw akhi selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunat hay'ah, sunat ab'ad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Selepas dia tasyahud akhir, kita maklumlah rukun qauli, rukun bacaan. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sunat ab'ad. Tapi kalau mazhab Hambali, kedua-duanya wajib belaka. Bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad saja, wa ala ali Sayyidina Muhammad wajib juga. Kita tak wajib wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sunat, tapi bukan sunat hay'ah, sunat ab'ad. Selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di maknanya hak Nabi suruh selawat atas Nabi dan selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat Allah dan salamnya macam kuliah terdahulunya bila 13 hari bulan 3 2020. Hari ni 6 hari bulan 8, dekat-dekat 5 bulan. Dekat-dekat 5 bulan. 13 hari bulan 3. Saya sebelum nak sambung ni, saya tengok dulu hak rakaman yang terakhir itu duduk cerita apa. Jadi nak sambung-sambung ni, mana bukan sambung gitu dah. Mana tengok dulu hak kuliah terakhirnya bicara sampai setakat mana dah. Jadi hak terdahulunya bicara rahmat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat Allah dan salamnya, ayat tu berbentuk cerita. Bermula rahmat Allah dan salam Allah, tu cerita. Tapi maksudnya adalah doa. Ya Allah, berilah rahmat olehmu. Ya Allah, berilah salam sejahtera olehmu atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga sini. Dan rahmat Allah dan salamnya atas keluarga Nabi dengan makna ya Allah, berilah rahmat dan ya Allah, berilah kesejahteraan atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang kita dituntut adalah doakan kerahmatan dan kesejahteraan. Tapi terkadang kita selawat salam bukan dalam berbentuk doa. Dalam berbentuk doa ni macam tadilah, macam selepas tasyahud akhir tu, berbentuk doa lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu doa tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu betul doa. Dalam hak kita ni, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wassalatu wassalamu tu kalau terjemah betul benar, maksudnya dan bermula rahmat Allah
dan bermula sejahtera daripada Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan minta, itu cerita. Cerita dan bermula rahmat Allah, cerita. Doanya Allahumma salli, ya Allah berilah rahmat. Itu baru doa. Tadi di hujung kunut tadi bukan kunut lain. Ni selawat lepas kunut lain. Kita selawat macam mana? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Di hujung tu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu di hujung wa sallam dengan makna dan telah memberi rahmat oleh Allah. Tu cerita juga. Wa sallam dan telah memberi sejahtera oleh Allah. Cerita juga. Bukan minta. Wassalatu wassalamu dan bermula rahmat Allah dan sejahtera daripada Allah. Wasallallahu dan telah memberi rahmat oleh Allah. Itu semua cerita belakang tu. Tapi walaupun berbentuk cerita, tapi maknanya sama dengan Allahumma salli wa sallim, sama je. Dia panggil khabariyah lafzah, insya'iyah maknan, du'aiyah maknan. Ayat berbentuk cerita tapi maknanya berbentuk doa. Jadi sini dan rahmat Allah dan salamnya dengan makna ya Allah berilah rahmat olehmu dan ya Allah berilah sejahtera olehmu atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun wassalatu wassalamu dan juga wassallallahu bukan berbentuk doa tapi maknanya adalah doa. Sebab itulah perasan tak tadi. Ni saya pernah sebut dah sebelum ni. Tapi tak ada respon. Tak ada respon. Tadi tu imam membaca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadai. Kuat kan? Lepas tu kita kata kan senyap. Amin. Kan gitu? Wa afina fi man afait. Amin. Sebab apa? Doa tu. Fa innaka taqdi, itu sana, itu puji. Tu imam pun perlahankan sama-sama kita puji. Tiba-tiba di hujung tu imam kuat semula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kenapa tu imam kuat semula? Itu bukan puji, itu doa. Tapi ada doa amin, ada tak? Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Doa ke diri sendiri. Amin lah. Wassallallahu, doa ke Nabi dan keluarga Nabi. Senyap. Apa? Senyap tupah. Senyap tupah. Bila tu imam kuatkan wassallallahu tu, kita tak baca dah wassallallahu tu. Kita cuma bila tu imam selesai wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tu imamnya kita pun amin. Tu baru kena. Tak tu. Kita dengar tu imam kuat tadi. Kenapa tu imam kuat? Tapi tanya tu imam apa dia kuat? Pesen. Itu doa. Sunat imam kuatkan kembali. Sunat kepada imam kuatkan beli itu doa. Sebagaimana Allahumma hdina fi man hadait, itu doa. Imam kuat, kemudian kita pun amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu sana, puji, bukan doa. Imam pun perlahankan, kita pun sama-sama baca. Hak biasa kita amal lah, walaupun ada pandangan fa innaka taqdi pun kuat juga, tak apalah tu. Tapi di hujung tu wasallallahu, tu doa. Ya Allah berilah rahmat, ya Allah berilah kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kita pun amin lah.
Maknanya tu imam tu doa dengan wasallallah, kita doa dengan amin. Kita doa ke ni selawat ke atas Nabi sekali, malaikat akan berdoa kepada kita 10 kali. Doanya di mana? Tu imam wasallallah. Doa kita di mana? Amin. Sebab amin tu doa tu. Sebab itulah doa Nabi Musa AS diaminkan oleh Nabi Harun AS. Tuhan kata ni pada ayat uji badak waktu kumar tu, diperkenankan akan doa kedua kamu, diperkenan akan doa Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam. Tuhan kata diperkenankan doa Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam. Walau sebenarnya yang berdoa adalah Nabi Musa. Nabi Harun aminkan, doa juga dia panggil. Jadi tu imam doa selawat dengan wasallallah, kita doa selawat dengan amin. Berdoa selawat dan salam kepada Nabi sekali, malaikat akan berdoa 10 kali. Tapi kalau kita doa amin, tak ada yang kita je, yang tu imam je lah. Setengah-setengah tu imam ni tak ada. Bermula daripada fa innaka taqdi wa la yuqda alai, itu senyap sampai ke sudahlah. Wasallallahu pun tak ada. Maka kalau tu imam buat seumpama tu, kita kena selawat sendiri. Kita kena wasallallahu sendiri. Tapi memanglah tu imam disunatkan selawat dan salam tu dikuatkan kembali, sunat kepada imam. Sebagaimana Allahumma hdina fiman hadai. Kalau tu imam situ dia senyap juga sampai ke habis, kita kena wasallallahu sendirilah. Tapi bila tu imam kuat sebagaimana yang disunatkan, kita amin. Sebab apa? Doa. Ayatnya wasallallahu, dan telah memberi rahmat oleh Allah. Ayat walaupun berbentuk cerita, tapi maknanya doa. Jadi sini makna dia doa. Dan rahmat Allah dan salamnya atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan makna ya Allah berilah rahmat, ya Allah berilah kesejahteraan atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas keluarga Nabi ni, dia asalnya sebut kata keluarga Nabi kena kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sebut kata keluarga Nabi. Dahlah kita ni nak kena tahu jugalah, sebab hak ni hak kita sama-sama. Dah semayang kita tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hak tu asal. Sebut keluarga Nabi Bani Hashim, Bani Muttalib. Tapi Bani Hashim, Bani Muttalib ni bukan dalam bab doa. Kalau dalam bab doa, kena kepada sekalian orang yang beriman adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau sebut kata keluarga Nabi Bani Hashim, Bani Muttalib ni dalam bab zakat. Kita maklum zakat keluarga Nabi tak boleh terima. Siapa? Bani Hashim, Bani Muttalib. Kemudian daripada harta rampasan perang, harta ghanimah, harta rampasan perang, ada bahagian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mana? Khumusul khumus. Jadi daripada harta rampasan perang, harta ghanimah, hak boleh dalam peperangan dengan orang kafir ni, harta rampasan perang tu dia ada bahagian khas. Bahagian khas untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak khumusul khumus. Siapa yang keluarga Nabi yang boleh bahagian tu? Bani Hashim, Bani Muttalib. Khumusul khumus. Khamsah 5. Khamsah
Pandai bilang tau. Khamsah 5. Khumus 1/5. Kalau khumusul khumus 1/5 daripada 1/5. Berapa? 1/5 daripada 1/5. Berapa? Jangan buka telefon orang lain pakai telefon lah dia cek. Orang tambah tu ni pakai akan. Khumusul khumus 1/5 daripada 1/5. 4/100. Jumpa dah tu. 1/5 daripada 1/5. 1/5 daripada 100 20. 1/5 daripada 20 4. Jadi 4/100 atau khumusul khumus. Bagi yang siapa ni? Bagi yang keluarga Nabi SAW. Siapa? Bani Hashim, Bani Muttalib. Adapun maqam doa bukan hanya Bani Hashim, Bani Muttalib saja, bukan sekalian orang yang beriman. Di sini ni bukan cerita bab zakat, di sini bukan cerita bab khumusul khumus, di sini cerita bab doa. Doa keluarga Nabi bukan hanya Bani Hashim, Bani Muttalib sahaja. Asalnya Bani ini keluarga Nabi adalah di kalangan orang yang beriman daripada keluarga Hashim dan keluarga Muttalib. Dia Bani Hashim, Bani Muttalib ni, Hashim ni adalah datuk. Bukan datuk, kita datuk ni Abdul Muttalib. Hashim ni bukan Abdul Muttalib tu. Hashim ni ayah kepada Abdul Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib. Muttalib tu bukan Abdul Muttalib tauki Nabi, bukan. Sekarang ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Bani Hashim, Bani Muttalib ni bukan kata Muttalib itu hak tauki Nabi. Di sini Hashim tu hak toknyang Nabi tu. Muttalib adik-beradik Hashim. Makna apa? Muttalib di sini toknyang saudara kepada Nabi SAW. Bani Hashim, Bani Muttalib. Keluarga Hashim, keluarga Muttalib. Hashim tu toknyang Nabi. Muttalib itu toknyang saudara kepada Nabi. Sebab Muttalib itu adik-beradik Hashim, anak Abdul Manaf. Bukan Muttalib tu kena kepada toki Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muttalib tu bukan. Jadi hak Muttalib, Bani Muttalib itu Muttalib adik-beradik Hashim, anak Abdul Manaf. Kemudian anak Hashim ni Abdul Muttalib tauki Nabi. Muttalib adik-beradik Hashim, anak dia pula nama Hashim pula. Tukar. Jadi Bani Hashim Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu Bani Hashim lebih daripada Bani Muttalib. Jadi hak lebihnya Bani Hashim, Bani Muttalib. Hak paling lebih Bani Hashim lah. Itu tu hak tonyang Nabi. Kemudian Bani Hashim, Bani Muttalib hak lebih di kalangan orang Quraisy. Orang Quraisy ni lebih di kalangan orang Arab. Arab ada kelebihan dia. Di kalangan orang Arab siapa yang paling lebih? Puak Quraisy. Puak Quraisy ni siapa paling lebih? Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib siapa paling lebih? Bani Hashim. Sebab itu apa? Itu moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Bani Muttalib ni di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ada di kalangan Alu Muhammad, keluarga Nabi, di kalangan Bani Muttalib. Imam Syafi'i. Ni hak dalam hadis Nabi kata alimu Quraisyin yamalul arda ilmah. Nabi kata orang alim Quraisy dia akan memenuhkan bumi nisbah dengan ilmu. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah, di kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Imam Syafi'i kita tu. Tu Bani Hashim, Bani Muttalib. Dia ialah orang ni kadang-kadang dia bukan tanya sungguh, dia nak buat komang kita lah kadang-kadang. Kita kata kita bermazhab Syafi'i. Malaysia kan? Malaysia bermazhab Syafi'i. Kita pun kata kita bermazhab Syafi'i. Oh, kamu bermazhab Syafi'i. Yalah, Malaysia. Dia pun tanya, apakah nama Imam Syafi'i? Apakah nama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, nama dia Syafi'i lah. Bukan nama Imam Syafi'i itu Syafi'i. Oh, mengaku bermazhab Syafi'i. Nama Imam Syafi'i pun tak tahu. Walah, tak pelik mana kita ni. Tapi nak royaknya bermazhab Syafi'i, nama imam pun tak tahu. Bukan apa sebenarnya, dia nak buat komang kita lah. Kita ni orang awam je. Sebahagian amalan pekoh kita mengikuti Imam Syafi'i. Sebahagian laginya mengikuti hak otak kita sendiri, bukan Imam Syafi'i pun, tak ngaji balas mana pun. Tapi kita kata secara rekah kok bermazhab Syafi'i. Tapi kalau tanya betul benar, kitab pekoh mazhab Syafi'i ngaji banyak mana dah. Kitab pekoh mana kita duk ngajinya? Oh, buku sekolah zaman itu tu dah padam tu. Buku sekolah zaman itu. Hak kitab betul-benar ni. Kitab pekoh karangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Berapa dah kitab pekoh hak kita duk ngaji? Dah bermazhab Syafi'i macam mana? Tapi sebut cara kasarnya bermazhab Syafi'i lah. Tapi dalam bab ni kurang-kurang sikit tu orang awam. Tapi dah orang nak main kita, nak komang kita ni, dia tanya nama Imam Syafi'i, tak boleh nak jawab kita. Walah, mudah sangat je. Apakah nama Imam Syafi'i? Muhammad. Apakah nama Imam Ghazali? Muhammad. Mudah tu. Apa nak jawab? Bing apa nanti dulu, biar dulu. Nama tu dulu. Ayah tu nanti lah dulu. Nama Imam Syafi'i? Muhammad. Nama Imam Ghazali? Muhammad. Apa susah? Imam Ghazali mudah. Muhammad bin Muhammad. Mudah Imam Ghazali nya. Ayah pun Muhammad, tu pun Muhammad. Tu mudah. Imam Syafi'i, nama Imam Syafi'i dia Muhammad. Ayah bukan Muhammad. Tapi Imam Syafi'i Muhammad, Imam Ghazali Muhammad. Tu nama. Imam Syafi'i kita Muhammad bin Idris bin Abbas. Tapi boleh ingat Muhammad tu dah apa dah. Barulah pergi pada bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'. Situ baru hak yang dibahasakan pada Syafi', hak Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i itu yang dibahasakan kepada Syafi'. Bukan nama Imam Syafi'i. Nama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib, sampailah naik kepada Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, Bani Muttalib. Tapi kenapa Imam Syafi'i nama Muhammad ni digelarkan dengan Asy-Syafi'i? Sebab dibangsakan pada Syafi' ni, sebab Syafi' adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam bersama dengan ayah dia Sa'id dalam peperangan Badar. Maka dia dibangsakan kepada lebih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Syafi'. Syafi' ni kalau dengan Nabi kau, Idris ayah, Abbas kita panggil datuk, Tok Ki. Kemudian Osman kita panggil Tok Yang, moyang. Syafi' tu ayah kepada moyang Imam Syafi'i. Apa? Kalau kita ni Tok Ki, Tok Yang, Tok Nyu. Betul sungguh ni Terengganu kita. Tok Ki, Tok Yang, Tok Nyu. Dah. Jadi Syafi' ni Tok Nyu kepada Imam Syafi'i nama Muhammad. Bukan Tok Nyang. Tok Nyang Usman. Tok Ki ni Abbas.
Ayahnya Idris, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Dibangsakan pada Syafi'. Itu Asy-Syafi'i. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ceritanya. Tak apalah, Muhammad pun tak apa dah. Nama Muhammad. Syafi'. Tu. Tok nyuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kerana sahabat. Yang mana Imam Syafi'i kita adalah Bani Muttalib, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Bani Hashim. Anak cucu kepada Hashim bin Abdul Manaf. Ini hak asal. Keluarga Nabi adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Tapi kalaulah tempat tu tempat doa, macam sekarang doa ni, bermula rahmat dan sejahtera atas keluarga Nabi. Doa di sini keluarga Nabi bukan hanya terhad di kalangan orang-orang yang beriman di kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib, bukan keluarga Nabi kena kepada sekalian orang yang beriman. Mana wa ala ali Muhammad termasuk kita lah. Hak Bani Hashim, Bani Muttalib itu hak tu nampak zakat, bak khumusul khumus. Dalam bab doa ni wa ala ali sayyidina Muhammad kena kepada sekalian orang yang beriman. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alu Muhammadin kullu taqiyyin. Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tiap-tiap orang yang bertakwa. Tiap-tiap orang yang terpelihara. Tiap-tiap orang yang bertakwa, tiap-tiap orang yang terpelihara. Takwa hak paling rendah, at-taqwa anisyirki. Terpelihara daripada menyekutukan Allah dengan bahawa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga Nabi tiap-tiap orang yang beriman, walaupun dia asi, derhaka sekalipun, termasuk dalam doa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap orang yang terpelihara. Mana? Jadi takwa hak hari Jumaat tu buat sekali disuruh, tinggal sekali larang, itu takwa yang pertengahan. Takwa hak paling tingginya buat sekali disuruh wajib sunat. Tinggal yang dilarang ni bukan tinggal hak haram saja, makruh pun tinggal, khilaful aula pun tinggal, perkara haruh yang tidak ada manfaat pun tinggal. Itu takwa hak atas sekali. Tapi permulaan takwanya adalah at-taqwa anisyirki, terpelihara daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang beriman, orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia 3 martabat takwa ni kena ikut pekat-pekat dia. Nak naik martabat takwa yang pertengahan, mengerjakan segala kewajipan, meninggalkan segala larangan, kena lepas dulu takwa daripada syirik. Kalau masih lagi mensyirikkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, buat apa kewajipan pun tidak akan diterima. Nak naik pada takwa pertengahan, buat segala kewajipan, takwa yang pertama kena ada dulu syarat dia. Terpelihara daripada menyekutukan Allah. Kena ada iman, ada tauhid dahulu. Nak naik takwa hak paling tinggi, bukan hak wajib je, hak sunat. Dia kena lepas takwa hak nombor 2. Nak cerita hak sunat, hak wajib kena beres. Hak wajib tak buat dengan sempurna. Ada hak buat, ada tinggal. Lepas tu hak rajin buat sunat, tak jadi gitu. Hak wajib beres molek, buat belaka wajib, tapi buat belaka wajib pun tak sempurna lah. Semayang cukup 5 waktu, tapi ada sempurna semayang kita tu, banyak lalai. Diperbanyakkan pula semayang sunat untuk menampal kekurangan hak dalam kewajipan kita tu.
Tapi tak ada dah orang semayang 5 waktunya tidak, tapi semayang sunat rajin. Tak ada tu. Oh tu mereng tu. Subuh dak semayang pun tu hari semayang. Oh tu. Kalau tu kena cek, tu kena pergi hospital. Duha kan siang lah kan, boleh lah semayang. Oh rajin kan duha, rajin. Subuh tadi mengatuk, tak bangun ha. Main duha rajin, walaupun subuh dak pun mereng lalu orang ni. Dah. Nak perbanyakkan hak sunat, hak wajib beres lah. Contoh semayang waktu cukup lah. Barulah perbanyakkan semayang sunat, gitulah. Ada ni. Ada dah orang yang hak wajib ni, ada wajib fardu ain, ada wajib fardu kifayah. Ada dah orang yang semayang waktu dah cukup, tapi kalau ada kematian, dia semayang jenazah. Ada gitu? Tak ada dah. Orang hak semayang waktu cukup, semayang sunat rajin, semayang jenazah duk cacam tanah. Hak biasa itu ada. Malam waktu memang cukup lah, semayang sunat pun rajin, tapi semayang jenazah cacam tanah. Ni tak cerdik sangat-sangat Sebab apa? Semayang sunat dia rajin. Semayang jenazah tu fardu wajib, bukan sunat, besar lagi pahala. Tapi dia tak main jenazah. Kata pelik sungguhlah. Yelah tak semayang tak apa, bab orang main dah, tapi fardu. Maknanya nak banding dengan semayang sunat tak boleh lah. Semayang sunat rajin, semayang fardu kifayah dia tak semayang. Tapi kalau kata semayang 5 waktu tak cukup, semayang jenazah rajin, tu mungkin tak ada lah. Mana apa? Orang utamakan fardu ain, barulah fardu kifayah, barulah hak sunat. Ni semayang. Dia kena gitu lah. Sama dengan belajar. Utamakan fardu ain, barulah fardu ilmu fardu kifayah, barulah ilmu sunat-sunat. Dia kena gitu lah. Tapi kalau bab semayang, betul. Orang utamakan semayang waktu, kemudian semayang jenazah, kemudian semayang sunat, betul. Tapi dalam bab ilmu, fardu ain tak sempurna. Hak duk belajarnya fardu kifayah. Fardu ain tak sempurna. Hak duk belajarnya hak sunat-sunat. Ilmu kita bab fadilah, fadail amal. Ilmu kita bab fadilah ni sunat kita belajar untuk membangkitkan semangat kita pada buat amal. Tapi nak wis semangat bangkit buat amal, ilmu fadail beres, amal kita betul, baru cerita bab fadilah. Tapi ilmu hak fardu ain, akidah ke tidak dititik beratkan, ilmu semayang ke tidak dititik beratkan, ilmu bab ketaatan batin tidak dititik berat, dia cerita bab fadilah. Ni kalau kita buat banding kau, semayang waktunya tidak, semayang duha rajin. Hak tadi kita kata mereng, hak ni mereng jugalah. Semayang subuhnya tidak, semayang duha rajin. Belajar fardu ainnya tidak. Hak fadilah tu rajin sangat duk baca sunat-sunat. Fardu ain mana? Dia kena ikut sepekat. Kita nak fokus pada sunat, hak kewajipan kita kena cukup lah. Tak sempurna tu tak sempurna lah kita, tapi cukup. Mana nak naik martabat takwa hak paling tinggi tu, takwa pertengahan tu. Kita mengerjakan segala kewajipan dan meninggalkan segala yang diharamkan. Tapi nak duduk martabat takwa pertengahan, kena at-taqwa ni syirki terlebih dahulu. Kalau tidak terpelihara daripada menyekutukan Allah, walaupun semayang 5 waktu rajin sekalipun, puasa Ramadan rajin sekalipun, tak pernah tinggal, haji hak wajib pun gidah, tapi tidak ada takwa yang permulaan, semua tu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kena ambil perekat. Kemudian takwa hak permulaan. Terpelihara daripada menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah. Faedahnya apa? Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala hak 6 lapis. Neraka ada 7 lapis. Hak atasnya neraka Jahannam, hak bawah sekali neraka Hawiyah untuk puak-puak munafik. Neraka Jahannam sahaja yang tidak kekal, yang akan dikharapkan oleh Allah, yang akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun neraka hok nak lapis dia pun ni kekal. Takwa hok permulaan terpelihara menyentuh ke Allah, selamat daripada kekal neraka Allah hok nang lapis. Tu mula-mula. Tapi tak selamat lagi daripada neraka Jahannam. Sebab neraka Jahannam adalah tempat keseksaan kepada orang mukmin yang derhaka. Kita tahu tu kan? Neraka Jahannam tempat keseksaan untuk orang mukmin yang derhaka. Orang mukmin ni orang yang duduk takwa hak permulaan, at-taqwa ni syirki. Derhaka dia tak duduk takwa hak pertengahan, buat segala kewajipan, tinggal segala larangan. Dia duduk situ. Dia hanya duduk di takwa hak permulaan. Mukmin saja. Tapi asi derhaka diseksa di dalam neraka Jahannam. Yang akhirnya akan keluar semua hak mukmin tu. Akhirnya neraka Jahannam akan dibinasakan oleh Allah. Tapi nak selamat daripada kekal neraka, takwa hak permulaan. Nak selamat daripada neraka Jahannam. Walaupun neraka Jahannam ni hak neraka paling atas, tak kekal, tetapi cukup dah neraka. Satu hari di neraka, satu hari tempoh masa akhirat. Kalau dunia 1000 tahun. Kalau katalah kenalah satu hari dalam neraka Jahannam, satu hari di hari akhirat. Kalau masa kita dunia sekarang 1000 tahun, bukan 1000 hari. Satu hari di hari akhirat bukan 1000 hari di dunia, 1000 tahun di dunia. Jadi nak selamat daripada neraka Jahannam, nak masuk syurga ma'as-sabiqin bersama dengan orang-orang hak masuk syurga direct. Duduk takwa hak nombor 2. Buat segala kewajipan, tinggal segala larangan. Selamatlah daripada neraka Jahannam, syurgalah. Syurga ni pula ada 7 darajat, 7 lapis syurga. Kita nak syurga hak lapis atas. Syurga nak lapis atas, kena duduk takwa hak nombor 3, hak paling tinggi. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Perbanyakkan amal sunat. Ni duduk barulah cerita bab ni hak darajah-darajah dalam syurga. Nak cerita darajah dalam syurga, cerita dulu selamat dari neraka Jahannam dengan buat segala kewajipan, tinggal segala larangan. Nak selamat dari neraka Jahannam, cerita dahulu nak selamat dari kekal neraka Allah, iaitu at-taqwa ni syirki, terpelihara menyekutukan Allah. Kalau tidak terpelihara menyekutukan Allah, kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun rajin sembahyang fardu sekalipun, walaupun rajin puasa Ramadan sekalipun. Kalau tak ada takwa hak permulaan. Ni kena letak molek kita ni. Cuma kita nak sebut di sininya, hak takwa permulaan tu adalah orang-orang yang beriman. Jadi keluarga Nabi, alu Muhammadin kullu taqiyyin, keluarga Nabi ada tiap-tiap orang yang terpelihara, sekurang-kurang terpelihara daripada menyekutukan Allah. Manapun keluarga Nabi adalah di kalangan orang-orang yang beriman. Masuk dalam doa wa ala ali sayyidina Muhammad. Bani Hashim, Bani Muttalib, Ali Muhammad dalam bab zakat, dalam bab khumusul khumus. Ni kita ni dalam bab doa keluarga Nabi adalah tiap-tiap orang yang beriman. Didoakan dengan kerahmatan dan didoakan dengan kesejahteraan. Kita nak doa-doa gini lah. Doa daripada pengarang kitab Syekh Muhammad Zain. Doa daripada orang-orang soleh. Kita ni dapat kelebihan sikit sebanyak, doa orang-orang yang soleh. Dalam semayang orang soleh berdoa wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu kita kasih pada orang-orang soleh tu. Ni kita dak orang soleh tu, soleh gian dia tak duit kita, dia tak tu duit sementara je. Kita nak doa dia. Doa dia tu. Dia doa sama kan? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Termasuk kita lah. Dapat doa tu, dapat bahagian doa kerahmatan daripada orang-orang yang soleh.
Kemudian orang soleh ni doa pula kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Kita mati dah pun, kita masih lagi dapat manfaat daripada orang soleh yang masih lagi hidup. Kita mati dah ni, tapi orang soleh dia berdoa keampunan. Orang Islam lelaki, Islam perempuan, mukmin lelaki, mukmin perempuan, yang hidup dan yang mati. Termasuk kita mati dah pun masih dapat manfaat daripada doa orang-orang yang soleh. Patut orang-orang soleh ni kita muliakan, kita hormati, kita kasih. Sebab apa? Sebab kita dapat manfaat besar daripada mereka, iaitu doa mereka itu yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa keampunan, Tuhan ampun kita hok dalam kubur tu. Ni kita nampak dia tak pernah tolong kita, tak pernah beri duit kita. Kita nampak betul duit je tu sekejap, itu sementara je tu. Maksudnya doa. Jadi hok dalam sembahyang doa wa ala ali sayyidina Muhammad kena pada tiap-tiap orang yang beriman, itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa dengan Nabi pada masa hidup, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mati dalam iman. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sahabat Nabi dulu ada kategori dia lah sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi hak nombor satunya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian dituruti dengan Khulafaur Rasyidin. Kemudian sambung pula kepada 6 orang sahabat lagi yang masuk dalam 10 orang sahabat yang wajib syurga. Turun pula pada sahabat yang menyertai peperangan Badar, menyertai peperangan Uhud, menyertai perjanjian-perjanjian bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kategori dia pula di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengikut bagi mereka itu, yang mengikut ni wattabi'ina lahum fil amalis salihat. Orang yang turut jejak langkah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada segala amal yang soleh. Amal yang soleh. Dia ni orang yang mengikut sahabat pada amal yang soleh. Kita biasa sebut tabi'in ni, tabi'in ni orang yang sempat dengan sahabat tapi tak sempat dengan Nabi. Tabi'in orang yang sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat. Yang kita biasa dengar tahlil tu kan. Wa ila tabi'ina wa tabi'it tabi'ina. Tabi'in orang yang sempat dengan sahabat. Contohnya Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, sempat dengan 6 orang sahabat. Maknanya pada masa Imam Hanafi itu ada lagi 6 orang sahabat yang masih hidup. Sempat belajar dak Imam Hanafi dengan sahabat tu khilaf ulama lah. Adapun Imam Syafi'i kita lahir 150 Hijri. Imam Syafi'i kita tidak sempat dengan sahabat. Imam Syafi'i kita sempat dengan mereka yang sempat dengan sahabat. Imam Syafi'i kita dipanggil tabi'ut tabi'in. Bukan tabi'in Imam Syafi'i kita. Tabi'ut tabi'in, orang yang sempat dengan tabi'in, mana orang yang sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat. Sahabat pula yang sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengikut bagi mereka itu bagi sahabat pada segala amal yang soleh. Amal yang soleh, amal baik. Soleh-soleh ni yang menunaikan kewajipan hubungan dengan Allah, yang menunaikan kewajipan hubungan sesama manusia. Sebab itulah siapakah orang yang solihin. Orang yang soleh adalah al-qaim bi huquqillah wa huquqil adamin. Orang soleh ni orang yang menunaikan kewajipan dengan Allah dan menunaikan kewajipan sesama manusia. Itu panggil orang soleh. Siapa manusia yang terhampirnya? Anak isteri. Itu manusia yang terhampir. Termasuk laginya hak masyarakat. Itu pun termasuk dalam kewajipan hubungan kita sesama manusia. Tapi hak terhampirnya adalah anak bini kita. Kalau kita hanya duduk masjid, duduk belajar seorang kita je, anak bini kita tak heran, itu bukan orang soleh.
Bukan Nabi kata cukup dah bagi seseorang nisbah dosa apa dia menghampakan orang dia bertanggungjawab mereka dalam bab agama. Nabi kata cukup dah. Cukup dah bagi seseorang nisbah dosa mereka yang mensia-siakan orang yang bertanggungjawab dalam perkara agama. Cukup dah dosa. Ini bukan orang soleh. Orang soleh ni dia menunaikan kewajipan hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia, hak paling hampir anak bini, masyarakat dan juga dalam negara. Ini kewajipan-kewajipan kita belaka ni, bukan kewajipan kita hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang demikian itu, yang demikian doa kerahmatan dan kesejahteraan atas Nabi dan atas keluarga dan sahabat ni hingga hari kiamat. Jadi kita doa kerahmatan dan kesejahteraan ni ke atas Nabi, keluarga dan sahabat ni berkekalan, berpanjangan sehinggalah hari kiamat. Kita doa kerahmatan ni sampai hari kiamat. Dia hak Arab ni ila yaumiddin. Ila yaumiddin diterjemah dengan hingga hari kiamat. Lain tu. Hak Arabnya ni wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum fil a'mali salihati ila yaumiddin. Diterjemahnya hingga hari kiamat. Yaumiddin mana? Qiyamah mana? Hari akhirahnya mana? Yaumiddin, maliki yaumiddin. Fatihah kita tu. Yang memiliki hari pembalasan. Dia hari mana ni? Hari kiamat, hari dia kata ada ratus-ratus nama. Hari kiamat ni. Nama Yaumuddin ia juga. Yaumul Qiyamah ia juga. Yaumul Akhirah ia juga. Dia banyak nama. Kalau Yaumul Qiyamah kita biasa sebut Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah ni qiyam, berdiri. Mana apa berdiri? Berdiri bangkit daripada kubur dan berdiri di hadapan Allah di mahsyar. Itu qiyamah. Qiyamah ni berdiri. Kita fahamlah qiyam ni kan. Rukun semayang kan rukun qiyam, berdiri. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sihat. Berdiri qiyam. Qiyamah mana berdiri dan bangkit daripada kubur dan berdiri di hadapan Allah di mahsyar. Itu qiyamah. Yaumul akhirah. Yaumul akhirah, hari akhir. Hari akhir ni apa? Akhir hari dunia dengan tiup sangkakala yang pertama. Hari akhir tak ada harinya. Setengah mengatakan yaumul akhirah, hari akhir, hari berakhirnya kehidupan kita atas dunia dengan kematian, bermulanya alam barzah. Itu yaum hari akhir. Ini bagai-bagai pandangan ada nama-nama dia tu. Di antara nama Yaumuddin, Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah. Itu sama je lah. Dia ada bagai-bagai nama. Hak hari akhirah, hari pembalasan. Jadi doa kerahmatan atas Nabi dan keluarga dan sahabat ni berkekalan kerahmatan tu sampailah hari qiyamah. Wa ba'du fayaqulul abdul fakirul hakirul fani Muhammadun Zainub bin Faqih Jalaluddin Asy-Syafi'i Al-Ashiyu satarallahu uyubahu wa ghafara zunubahu. Ini masuk kepada kitab. Selesai bismillah, selesai alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam, disunatkan masuk dengan wa ba'du, amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam, itu disunatkan. Macam tu khatib tu nah.
Selepas selesai pujian pun semua, amma ba'du. Tu khatib ni tiap-tiap minggu pesan sama, tak boleh tukar ke. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disunatkan kepada kita. Bukan tu khatib macam tak ada ayat lain. Itu sunnah Nabi. Amma ba'du, wa ba'du. Sini wa ba'du. Dan ada pun kemudian daripada bismillah, alhamdulillah dan selawat salam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.